Oke tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, apa kabar tuan-tuan, ibu bapa dan yang paling-paling saya sayangi, ingati anak-anak saya tahun 5 dan tahun 6. Saya harap semuanya baik-baik saja dan sihat-sihat dan tak sabar-sabar untuk memulakan sesi persekolahan. Okey. Apa khabar semua? Okey, boleh tulis pada ruangan chatting. Okey, harapnya semua dalam keadaan sihat, baik, dan bersedia untuk memulakan sesi persekolahan. Okey, tuan-tuan? Ya, okey. Ramai yang berkeadaan baik, sihat. Okey, suka saya membacanya dan saya sangat-sangat gembira melihat keadaan ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ya, seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak kementerian, bahawa sesi persekolahan untuk tahun 5 dan tahun 6 sahaja. Saya ulang sekali lagi sebab ada yang keliru. Sesi persekolahan untuk murid-murid tahun 5 dan tahun 6 sahaja akan bermula pada 15 Julai. 15 Julai. Okey, faham ya? Manakala murid-murid tahun 1, 2, 3 dan 4 akan bermula pada 22 Julai. Jadi untuk murid-murid tahun 5 dan tahun 6, hari Rabu akan datang ini. Hari Rabu akan datang ini. Besok, Isnin, Selasa, Rabu. Jadi anda akan bersekolah. Jadi harapnya anda semua telah bersedia. Jadi untuk itu, sebelum memulakan sesi persekolahan, pihak sekolah diminta mengadakan taklimat tentang garis panduan pembukaan semula sekolah kepada ibu bapa. Jadi alhamdulillah kita dapat mengadakan pada malam ini. Walaupun kehadiran tidak begitu ramai, tetapi 52 angka yang sekarang ini tertera pada paparan saya, ini sudah menunjukkan satu bilangan yang besar. Sebab saya faham, mungkin ada ibu bapa yang bekerja pada waktu ini ataupun ada masalah tentang talian internet, tidak dapat untuk mengikuti taklimat ini. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan panjang-panjangkan bahan taklimat ini untuk ibu bapa yang lain tersebut. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa tuan-tuan ke puan-puan untuk melihat garis panduan. Garis panduan yang dibekalkan kementerian tentang pembukaan semula sekolah ini. Okey tuan-tuan, satu lagi, saya ingin memaklumkan, tuan-tuan boleh pergi kepada blogspot, blogspot SK Kajang, untuk melihat bahan-bahan yang kami paparkan. Tak mengapa, nanti saya akan beri link dia. Okey, di sini saya sertakan, saya masukkan link untuk garis panduan pembukaan semula sekolah. Okey, tuan-tuan nampak nampak paparan yang tertera pada alat device tuan-tuan, garis panduan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kita pergi kepada isi kandungannya. Saya tidak akan baca semua, saya tidak akan baca semua. Saya akan ambil
peranan dan tanggungjawab yang berkaitan dengan tuan-tuan sahaja, iaitu peranan dan tanggungjawab ibu bapa penjaga. Ibu bapa penjaga ini Jadi muka surat 6 Okey, kita tengok terus kepada muka surat 6 Tuan-tuan boleh baca ni nanti saya akan bagi link ataupun mungkin tuan-tuan dah dapat Okey. Okey ini dia Okey. Peranan ibu bapa dan penjaga. Yang pertama kalau tak nampak saya akan besarkan sedikit Okey. Okey, rasanya jelas Boleh tuan-tuan nampak tuan-tuan? Nampak Okey, kalau ada apa-apa boleh tulis pada ruangan chatting ruangan chatting untuk saya baca. Okey. Peranan ibu bapa penjaga Yang pertama, memastikan anak-anak jagaan berada dalam keadaan sihat. Sentiasa menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Okey, ini peranan tuan-tuan yang paling utama. Jadi tuan-tuan mulai hari ini pastikan anak-anak sihat dan beritahu mereka supaya sentiasa menjaga kebersihan diri. Dan kalau anak tuan-tuan menunjukkan gejala ini bukan gejala yang positif COVID-19. Gejala ni seperti batuk, sesama, demam, panas badannya, asma ataupun ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau ada anak tuan-tuan menunjukkan keadaan yang demikian, diharap anak tuan-tuan tidak hadir ke sekolah. Jangan beri mereka hadir ke sekolah ataupun jangan hantar anak tuan-tuan ke sekolah. Jadi kita harapkanlah. Jadi bila mereka dah sihat, barulah tuan-tuan hantar mereka semula ke sekolah. Okey, yang kedua, membantu anak-anak jagaan belajar mengikut kemampuan ibu bapa penjaga. Okey. Yang ini juga merupakan satu peranan tuan-tuan Kami di sekolah begitu berusaha untuk memberikan latihan ataupun pelajaran kepada anak tuan-tuan. Jadi diharapnya tuan-tuan dapat menyambut hasrat ini semasa anak tuan-tuan berada bersama-sama di rumah. Jadi kita sama-sama bantu bantu ikut kemampuan bukan bantu secara sebagaimana yang cikgu buat. Tapi mungkin tuan-tuan tidak ada kemampuan sebegitu, jadi bantulah ikut kemampuan. Maknanya memberi mereka kemudahan untuk belajar, menghantar dan mengambil anak tuan-tuan pergi dan balik dari sekolah. Belikan mereka peralatan, jaga kesihatan mereka. Itulah ikut kemampuan. Kalau tuan-tuan mana yang ada latar belakang sebagai tenaga pengajar ataupun berkemampuan untuk mengajar anak masing-masing, itu amat-amat dialukan. Okey. Kemudian yang ketiga, memberi motivasi kepada anak-anak jagaan untuk terus belajar. Okey. Jadi berikan motivasi. Saya faham hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan anak tuan-tuan tidak bersekolah. Mungkin dari segi motivasi mereka agak berkurangan. Jadi tuan-tuanlah yang kami harapkan memberi mereka semangat semula. Memberi mereka motivasi semula. Memberi mereka kata-kata hikmah, kata-kata yang bersemangat untuk mereka meneruskan sesi persekolahan pada tahun ini. Jadi itu yang kita harapkan daripada tuan-tuan ibu bapa penjaga. Okey. Pelaksanaan
pelaksanaan kita tengok ya, saya nak pergi kepada tuan-tuan peranan tuan-tuan sebelum itu peranan sekolah nanti ni saya akan terangkan lagi ya. Saya nak tengok ada tak peranan tuan-tuan untuk dalam pelaksanaan ini. Okey dalam pelaksanaan ini pelibatan ibu bapa dan penjaga ya. Okey. Bagaimana tuan-tuan boleh membantu pihak sekolah okey ya. Jadi ibu bapa penjaga boleh dilibatkan melalui PIBG dan juga KSIB. Okey. Ini KSIB ni kita dah buat satu grup WhatsApp untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan sekolah Jadi saya harap kumpulan grup ataupun kumpulan WhatsApp KSIB ini tuan-tuan gunakan sebaik-baiknya untuk mendapat info dan juga untuk memaklumkan berkaitan dengan anak tuan-tuan masing-masing kepada pihak sekolah Okey, di mana dianya? Okey. Yang pertama, peranan ibu bapa penjaga melalui PIBG dan KSIB meningkatkan kesedaran dan kepahaman berkaitan penularan jangkitan COVID-19. Okey. Cara mana? Memberi kesedaran kepada anak-anak. Memberi kesedaran kepada anak-anak berkaitan penjarakan sosial. Maknanya ada jarak mereka dengan orang lain bila? Sebelum, semasa dan selepas menaiki kenderaan. Ini bagi mereka yang menaiki kenderaan awam. Kalau kenderaan sendiri tak perlulah dijarak sangat sebab kita dalam satu rumah satu rumah ataupun dalam satu kawasan Jadi yang kedua, menasihati Okey, sebelum itu saya nak perincikan lagi berkaitan dengan yang A ni Okey, kalau anak tuan-tuan menaiki kenderaan awam di sekolah SK Kajang ini ada murid-murid yang menaiki bas penjara. Ramai orang penjara dalam ramai kaki tangan penjara dalam ni. Jadi harap dapat dimaklumkan dimaklumkan. Saya tak tahu nak pihak penjara nak buat macam mana tapi harap dapat dimaklumkanlah kepada pihak penjara yang menguruskan bas sekolah tersebut untuk sentiasa menjaga kebersihan sebelum, semasa dan selepas murid-murid menggunakan bas tersebut. Jadi mungkin penjarakan sosial itu pun sentiasa diingatkan kepada murid-murid. Okey, jadi tuan-tuan boleh bincanglah, boleh bincang bersama dengan pihak yang menguruskannya. Sebab sekolah tidak ada daya upaya untuk berbuat demikian. Sebab bukan di bawah ataupun di luar tanggungjawab sekolah, di luar kuasa sekolah sebenarnya. Cuma kita mengharapkan ibu bapa lah memaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan. Okay, kemudian menasihati anak-anak jagaan supaya tidak berjabat tangan, bersalam atau bersentuhan antara satu sama lain. Sama ada guru, rakan-rakan ataupun orang sekeliling. Ini. Bila di sekolah nanti, harap tuan-tuan ingatkan anak masing-masing, tak perlu lagi bersalaman. Sebab kalau sebelum ini, anak tuan-tuan akan disambut oleh guru-guru dan akan bersalaman dengan anak tuan-tuan. Untuk akan datang pada 15 Julai, hanya letakkan tangan di dada sebagai tanda kita memberi salam kepada orang lain. Tak perlu bersalaman atau bersentuh. Sama ada dengan guru, dengan rakan-rakan dan orang sekeliling. Maklumlah, dah lama tak jumpa nanti, terlupa pula. Nak jumpa kawan, seronok, sehingga berpeluk-pelukan. Jadi kita khawatir, sesuatu akan terjadi kalau kita membiarkan keadaan ini berlaku. Okey. Kemudian menasihati anak
anak jagaan supaya sentiasa amalkan kebersihan sebelum dan selepas makan. Okey, untuk makan ini nanti saya akan terangkan ya. Tetapi selepas makan ya dan sebelum makan ya, pastikan ingatkan anak tuan-tuan ya, bukan saja di sekolah, di rumah pun begitu juga, supaya membasuh tangan ya, dan menjaga kesihatan dan juga kebersihan. Okay, D ni yang paling penting ya. Yang paling penting kita menggalakkan ibu bapa penjaga sendiri yang hantar dan ambil anak masing-masing ya. Kita harapkanlah kalau ibu bapa mempunyai kesempatan, haraplah dapat menghantar sendiri dan mengambil anak sendiri ya selepas sekolah Jadi kita anak tuan-tuan rasanya lebih selamat lebih selamat jika bersama dengan tuan-tuan ya. Okey, yang I menyarankan ibu bapa penjaga menyediakan makanan dan minuman dari rumah untuk anak-anak jagaan bagi mengurangkan kesesakan semasa murid-murid bergerak ke kantin ya. Okey. Jadi ini pun saya akan terangkan nanti bagaimana SOP untuk anak tuan-tuan makan ya. Cuma ini adalah penerangan yang umum dahulu ya. Jadi tuan-tuan digalakkan ya, kalau boleh menyediakan sarapan anak sendiri ya, sarapan sendiri di rumah dahulu ya. Kemudian boleh bawa bekal anak-anak untuk dimakan di sekolah pada waktu rehat ya. Jadi kita nak kurangkan pergerakan murid ini untuk membeli makanan ya. Okey. Memastikan anak jagaan mengambil sarapan. Okey, saya dah terangkan tadi ya. Sebelum hadir ke sekolah. Kemudian menasihati anak-anak jagaan agar tidak berkongsi makanan dan minuman dengan murid lain. Okey, jangan ya. Kalau tuan-tuan, anak tuan-tuan ataupun tuan-tuan bekalkan dengan makanan yang lebih banyak pula hari itu anak tuan-tuan bawa, kalau boleh kita tidak menggalakkan ya, dan sehingga kita memang tidak membenarkan juga ya untuk anak tuan-tuan berkongsi, memberi kepada murid lain ya. Ini untuk mengelakkan apa-apa kejadian yang tidak diinginilah Ini SOP dia ya. Okay, yang H, menjaga kebersihan dan keselamatan anak-anak jagaan sebelum dan selepas pulang dari sekolah dengan kerap membasuh tangan dan mandi ya. Okey, apabila balik saja sampai di rumah terus basuh tangan, terus mandi untuk menjaga kebersihan dan mencuci diri ya. Okey. Okey, 6.5.2 membantu pihak sekolah membuat tanda penjarakan sosial dan mengawal pergerakan murid semasa datang, semasa waktu rehat dan balik serta mengikut keperluan pihak sekolah. Okey, yang ini kita tidaklah mewajibkan ya, sebab sebabnya pihak sekolah dengan diusahakan oleh guru-guru telah selesai membuat tanda-tanda penjarakan di sekolah. Cuma kita harapkan tuan-tuan mengawasi anak tuan-tuan semasa tuan-tuan hantar dan ambil anak tuan-tuan nanti ya. Itu kita harapkanlah Okey. Kemudian yang terakhir membantu pihak sekolah menyediakan pensanitasi tangan ataupun hand sanitizer dan alat pengimbas suhu badan untuk kegunaan pihak sekolah jika mampu dan berkeperluan. Yang ini pun kita tak menggalakkan. Sebabnya hand sanitizer kita dah beli. Kita dah beli. Begitu juga dengan alat pengimbas suhu. Kita dah beli dah. Ada cukup untuk kegunaan 852 orang murid SK Kajang. Kita dah beli. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada untuk dan berkemampuan untuk menyumbang,
sangat-sangat dialukan. Sangat-sangat dialukan. Terutama sekali hand sanitizer ni. Sebab kita hari-hari guna, kerap kali guna, guru, murid, tuan-tuan, kemungkinan akan habis dengan cepat. Dan kalau ada baki dalam simpanan, kita boleh top up ataupun kita boleh isikan secara semula dengan cepat. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang, boleh sumbanglah kepada kelas anak tuan-tuan masing-masing untuk kegunaan kelas dan juga murid-murid. Okey tuan-tuan, yang lain tidak berkaitan dengan kita, jadi saya tutup garis panduan ini. Rasanya harap tuan-tuan faham setakat ini. Okey, tuan-tuan faham ke setakat ini? Boleh tulis pada ruangan chatting. Tak perlu bertanya lagi sebab selepas ini lebih detail. Lebih detail saya beri. Okey, okey, Danish faham. Okey, okey, saya nak pergi kepada yang lebih detail tentang garis panduan untuk pembukaan semula sekolah ini. Okey. Okey, sekarang peserta 57 orang. Jadi sudah semakin ramai lah. Sudah semakin ramai. Okey tuan-tuan, ini adalah SOP SOP yang lebih detail lah. Lebih detail. Tadi secara umum ini lebih detail. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada perkara yang pertama. Boleh nampak saya rasa dah cukup besar yang boleh saya paparkan. Kalau saya besar lagi dia akan terkeluar. Okey. Okey. Boleh kot Okey, saya cuba bagi dia setting tengah-tengah supaya tuan-tuan boleh nampak Okey. Yang pertama berkaitan dengan kesihatan dan juga kebersihan. Okey, yang pertama saya dah sebut tadi Okey, anak yang sihat sahaja, murid yang sihat sahaja yang kita benarkan untuk ke sekolah. Kalau tuan-tuan dah lihat anak tuan-tuan ada gejala-gejala yang tidak sihat, bukan gejala positif COVID, yang itu hanya doktor sahaja yang boleh mengesahkannya. Kita tak boleh. Gejala-gejala yang tidak sihat. Maksud saya tadi yang batuk, selsema, demam, suhu badan tinggi, dan ada penyakit-penyakit lain lagi lah. Kalau ada menunjukkan tanda-tanda tak sihat, okey, jangan hantar. Jangan hantar ke sekolah. Tuan-tuan masukkan saja dalam grup WhatsApp, bagi tahu anak saya tak dapat hadir kerana batuk dan selsema. Akan hadir ke sekolah bila telah sihat seperti biasa. Nyatakanlah nama anak. Nanti cikgu akan rekod. Kalau anak tuan-tuan tak hadir, mana kenyataan macam tu, maknanya kita anggap bersebab. Tidak hadir bersebab. Okey. Okey. Yang kedua, ibu bapa penjaga yang sah sahaja. Maknanya mak kandung ataupun ayah kandung sahaja. Tapi kalau ayah tiri, mak tiri yang telah berkahwin lah, yang telah berkahwin dengan pasangan masing-masing, itu dikira sah juga lah. Dibenarkan mengambil anak yang tidak sihat jika guru menelefon untuk mengambilnya. Okey, ini begini. Kalau anak tuan-tuan dah dari rumah sihat, tapi sampai sekolah menunjukkan gejala tak sihat. Ada batuk, ada sesema. Nanti murid ini kita akan tempatkan ke dalam bilik isolasi dan kita akan telefon
anak tuan-tuan, ya, kita akan telefon tuan-tuan untuk mengambilnya. Mengambil, dibawa pulang dan seterusnya dibawa ke klinik untuk rawatan. Okey. Adik-beradik, saudara mara dan jiran tidak dibenarkan mengambil anak tersebut. Ini kita nak supaya ada tanggungjawab di situ, sebab anak ni tak sihat. Kita khuatir kalau orang lain yang ambil, mungkin akan perkara-perkara yang tidak diingini tu boleh berlaku. Tetapi andai kata tuan-tuan berada jauh, contohnya tuan-tuan dah pergi kerja hingga ke KL, tuan-tuan tak boleh balik dengan segera untuk mengambil anak. Boleh hubungi pihak sekolah. Jadi kita akan tempatkan anak-anak tersebut ke dalam bilik isolasi, dan andai kata anak tersebut menunjukkan keadaan yang agak teruk, kita akan menghubungi pihak hospital ataupun klinik untuk diberi rawatan. Tapi setelah kita memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Guru-guru tidak dibenarkan menghantar anak murid pulang ke rumah ataupun ke hospital. Kita tak boleh. Guru-guru tidak diberi kebenaran. Bukan saya yang tak beri. Ini oleh pihak atasan. Guru-guru tak boleh menghantar anak tu pulang. Kalau sebelum ini kita akan, kalau ibu bapa yang tak dapat ambil, ada orang dekat rumah, cikgu akan hantar. Tetapi untuk kali ini, kami tidak dibenarkan menghantar anak-anak tersebut pulang ke rumah ataupun ke hospital. Kalau teruk sangat, anak tu dalam keadaan teruk, murid tu dalam keadaan teruk, kita akan hubungi pihak hospital. Pihak hospital yang akan bawa anak tuan-tuan ke hospital. Macam itu. Okey, anak yang tidak sihat hanya dibenarkan duduk di dalam bilik isolasi ataupun ditempatkan dalam bilik isolasi selama 1 jam sahaja. Sementara menunggu ibu bapa yang hadir ke sekolah untuk menjemputnya. Jadi kita beri tempoh selama 1 jam tu supaya kalau ada murid yang lain lagi yang memerlukan ditempatkan di bilik isolasi tersebut, jadi adalah ruang untuk mereka. Sebab SK Kajang ni bilik isolasinya sangat sempit, limited, terhad. Dalam itu ada 1 katil, 1 untuk lelaki dan 1 untuk perempuan sahaja. Dan bilik-bilik kesihatan yang kita gunakan. Jadi agak sempit bilik tersebut. Kalau kita ramai sangat, terlalu lama murid tu takut nanti ada perkara lain yang berlaku. Jadi kita harap ibu bapa yang boleh ambil anak, yang anaknya sakit, boleh datang dalam masa 1 jam tersebut untuk menjemput mereka ini. Okey. Murid yang bergejala batuk, contohnya batuk semua, asma ataupun imuniti badan rendah, wajib memakai pelitup muka. Okey, kalau anak tuan-tuan bergejala contohnya di sekolah ataupun imuniti rendah, jadi kena pakai. Tapi kalau di sekolah baru dapat, kita akan bagi pelitup muka tersebut. Tetapi kalau di rumah, ibu bapa yang kena sediakan. Pihak sekolah tak sediakan. Ini kita sediakan untuk kecemasan. Kalau ada kecemasan, murid tu barulah kita akan beri pelitup muka tersebut. Tetapi seelok-eloknya murid yang begini bawalah ke hospital ataupun klinik untuk diberi rawatan. Murid yang sihat digalakkan pakai pelitup muka yang disediakan oleh ibu bapa. Kalau yang sihat nak pakai, boleh, tak salah. Tak salah pakai, boleh pakai, tapi disediakan oleh ibu bapa. Kita tak sediakan, pihak sekolah tak sediakan. Okey, ibu bapa amat digalakkan menyediakan tisu basah dan hand sanitizer bagi menggalakkan murid kerap keluar tandas
ataupun selepas makan. Tisu basah ni kalau nak basuh tangan apa semua, kalau tak nak bergerak jadi boleh basuh menggunakan tisu tersebut lah. Yang sanitizer pun begitu juga, kalau masing-masing ada, jadi masing-masing boleh gunakan sendiri. Ya. Pihak sekolah akan sediakan untuk setiap kelas. Memang kita akan sediakan untuk setiap kelas. Okey, murid-murid digalak membawa bekas sampah bagi mengisi sampah masing-masing bagi meminimalkan pergerakan. Bekas sampah ni janganlah bawa bakul sampah. Bakul sampah nanti semua bawa jadi sempit di kelas. Jadi ini tak perlu. Ini macam plastik. Macam plastik. Jadi senang. Kalau ada tu, kalau ada sampah, masuk ke dalam plastik tu. Nanti sebelum balik, buang ke dalam tong sampah. Jadi boleh duduk, tak adalah banyak bergerak. Duduk sahaja di tempat masing-masing. Okey. Okey. Murid yang menaiki kenderaan awam, bas dan van sekolah hendaklah memakai pelitup muka. Okey, ini kalau anak tuan-tuan naik bas ataupun apa saja kenderaan awam, eloklah memakai pelitup muka tersebut. Eloklah pakai. Okey, murid tidak dibenarkan berkongsi makanan minuman dan alat tulis dengan orang lain. Ini saya dah beritahu tadi. Alat tulis pun tak boleh. Sebab kita khawatir. Akibat berkongsi alat tersebut mungkin perkara-perkara lain yang tidak diingini pula berlaku. Jadi alat tulis yang anak-anak tuan-tuan gunakan terlepas di sekolah tu, balik rumah tuan-tuan sanitizerkan, bersihkan lagi. Besok datang bawa alat yang telah dibersih. Besok balik semula ke sekolah, bersihkan lagi. Begitulah hari-hari seterusnya. Jadi amalkan kebersihan itu lebih baik dan menjamin kesihatan anak tuan-tuan. Okey, pakaian pula, murid dibenarkan memakai pakaian sukan jika ibu bapa menghadapi masalah untuk membeli uniform sekolah yang baru. Manalah tahu kod-kod 4 bulan tak bersekolah ini, saiz badan tu telah berubah. Jadi pakaian yang ada tak boleh masuk lagi dah, tak boleh pakai lagi dah kan. Agak sempit. Jadi pakailah dulu pakaian sukan yang sekolah yang dibeli di sekolah itu untuk hadir ke sekolah. Nanti ada masa tuan-tuan belilah yang baru. Jangan tak bersekolah pula sebab tak ada uniform. Janganlah pakai je t-shirt sekolah itu. Boleh kita benarkan. Okey, sebarang pelitup muka dan penyambungnya yang sesuai adalah dibenarkan. Ini pelitup muka ni mana-mana pelitup muka lah. Boleh pakai yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan tu, pakai saja. Tapi penyambung yang di belakang tu kan, kalau yang perempuan takkan dia nak dia pakai tudung, jadi macam mana nak lekatkan di telinga kan. Jadi di belakang tu mereka biasanya guna penyambung. Jadi penyambung tu adalah penyambung yang sesuai lah. Janganlah penyambung yang berbahaya ataupun tidak sesuai yang panjang, tajam. Kalau tuan-tuan tengok viral tu ada yang guna kulit durian. Janganlah bawa kulit durian pula. Okey tuan-tuan. Okey. Murid tahap 2 digalakkan memakai pakaian ataupun seragam unit beruniform masing-masing pada hari Rabu. Jadi hari Rabu ini sekolah buka, jadi murid tahap 2 kalau nak pakai pakaian unit seragam masing-masing boleh dibenarkan. Okey. Okey, waktu persekolahan dan pembelajaran. Okey, waktu persekolahan setakat hari ini setakat hari ini kami tidak menerima lagi kami tidak menerima lagi tentang jadual waktu yang sebenar-benarnya iaitu waktu masuk yang ataupun waktu balik yang baharu jika ada. Jadi sehingga hari ini belum ada lagi Jadi untuk itu sekolah kekal murid-murid masuk ataupun murid-murid mula belajar seperti biasa pada sebelum tempoh ataupun pandemik COVID-19 ini. Maknanya datang ke sekolah sebelum jam 7.30
dan akan balik mengikut seperti biasa. Ada hari yang balik 1.20, ada hari yang balik 12.50, dan ada hari yang balik 11.50. Kan? Jadi kekal lah. Kecuali kalau dimaklumkan kemudian oleh ataupun kita dapat info kemudian dari pihak kementerian, kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Setakat hari ini kekal dengan waktu yang terdahulu. Okey, ibu bapa jangan terlalu awal hantar anak ke sekolah. Janganlah awal sangat. Ke-6 dah hantar. Tak risaulah. Ke-6 tu masih terlalu awal sangat. Pintu pagar sekolah akan dibuka pada 6.45 pagi. Tapi ni untuk pintu B, pagar B. Kita akan bukalah jam 6.45. Tapi kalau tuan-tuan memang terpaksa hantar anak awal, jadi hantar ikut pintu A, pintu yang ada pengawal tu, yang ada pondok pengawal itu, hantar ikut situ. Sebab pintu B kemungkinan tak buka lagi. Okey, untuk malam ibu bapa, murid akan masuk dan keluar menggunakan pintu B. Pintu yang biasa, yang dulu tuan anak-anak gunakan itu, yang tuan-tuan tunggu dahulu. Jadi itulah, murid akan masuk dan keluar melalui pintu tersebut. Okey, segala urusan berkaitan dengan sekolah, anak seperti agihan duit belanja, bersalaman, hendaklah dilaksanakan di rumah. Bagi mengelakkan kesesakan. Jadi tuan-tuan nak bagi duit belanja, nak bersalam, nak cium, nak peluk, buatlah di rumah. Janganlah sampai depan pintu pagar sekolah baru nak bagi duit. Dan nak buat macam-macam. Ataupun berhentikan kereta di tepi jalan, baru nak buat itu ini. Jadi kita risau, khawatir akan berlaku kesesakan. Dan saya jangkakan pada hari Rabu ini kemungkinan besar akan berlaku sedikit kesesakan di hadapan pintu masuk tu, sebab kemungkinan juga ibu bapa semua ataupun kebanyakan ibu bapa hantar anak sendiri, dan kita jangan lupa kita bersebelahan, berhadapan dengan sekolah Cina, sekolah Yuhua. Jadi kemungkinan parent atau ibu bapa sekolah Yuhua dengan ibu bapa sekolah SK Kajang akan sama-sama hantar anak. Jadi kalau masing-masing buat perkara yang sama tadi, salam, cium, bagi duit, mungkin akan berlaku kesesakan. Kalau boleh, sampai saja depan pintu pagar, anak turun, tuan-tuan beredar. Terus tinggalkan anak tuan-tuan, cikgu-cikgu akan uruskan. Okey. Membantu anak-anak dalam belajar, ini saya dah sebut. Memberi motivasi pun saya dah sebut tadi. Okey, kita pergi kepada kantin. Okey. Murid-murid hendaklah bersarapan dahulu. Kalau boleh kita galakkan anak-anak sarapan dulu di rumah. Dan digalakkan bawa bekal makanan, minuman serta sudu dari rumah. Kenapa bawa sudu nanti saya terangkan. Jadi pastikan ini tuan-tuan boleh lakukan. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh nak lakukan atas sebab-sebab tertentu, apa boleh buat. Tapi kalau boleh, usahakanlah. Sebab inilah yang dinamakan norma baru. Dulu kita, anak-anak kita bagi duit sahaja. Sekarang ni kita dah kena sediakan sarapan untuk mereka. Sebab ni norma baru. Sebab kita nak mengelakkan murid-murid bergerak terlalu banyak. Dan mungkin berlaku kesesakan nanti di kantin untuk beli makanan tersebut. Okey, makanan dan minuman akan diedarkan oleh pihak kantin dari kelas ke kelas masa rehat. Okey, tuan-tuan, yang ini tentang makanan ini, okey, kita dah putuskan, ada menu-menu tertentu, menu-menu tertentu yang akan kita hantar dalam grup WhatsApp. Jadi tuan-tuan boleh tempah makanan tersebut sehari sebelum hari persekolahan. Contohnya hari Rabu ini kita nak bersekolah, anak tuan-tuan nak bersekolah, jadi hari Selasa malam ataupun siangnya kita dah
hantar menu untuk tuan-tuan pilih. Contoh, jadi untuk menyenangkan pihak kantin, menyenangkan pihak sekolah, dan seperti yang diarahkan oleh pihak kementerian, kita hanya untuk sementara waktu ini, kita hanya beri satu menu sehari sahaja. Contoh, okey, nasi lemak pada hari Rabu. Jadi ada nasi lemak saja. Jadi ada nasi lemak telur, ada nasi lemak ayam, ada nasi lemak kosong. Jadi tuan-tuan boleh pilih. Jadi semua murid, semua cikgu akan makan itu saja. Jadi kalau anak tuan-tuan memang tak boleh nak makan, kita galakkan anak tuan-tuan membawa bekal. Tuan-tuan kena sediakanlah. Okey. Dan murid-murid makan pada waktu rehat, makan di dalam kelas dengan diawasi oleh guru. Makan di tempat anak tuan-tuan duduk. Nanti saya akan tunjuk beberapa keping gambar untuk dilihat bagaimana penyusunan kelas-kelas telah dibuat. Okey. Jadi tuan-tuan akan pesan makanan Ini anak-anak di kantin melalui grup WhatsApp kelas sebelum jam 9 malam setiap hari. Mana sebelum 9 malam, tuan-tuan dah pilih dah apa menu atau apa makanan yang nak tuan-tuan nak makan hari tersebut. Jadi pagi tu pihak kantin akan ambil dan mereka akan sediakan secara berbungkus. Secara berbungkus. Dan ibu bapa perlu sediakan jumlah wang yang cukup tanpa baki untuk membayar makanan tersebut. Jadi tuan-tuan, contoh anak tuan-tuan pilih untuk esok, anak nak makan nasi lemak ayam, harganya RM4. Contoh, ini contoh. Harganya RM4. Jadi tuan-tuan bagi siap-siap pada anak RM4. Jadi waktu pertama tu cikgu akan kutip duit. Cikgu akan kutip duit. Tanpa baki. RM4 harga, bagi RM4. Jangan bagi RM10. Nanti jenuh lah nak cari baki. Kan? Jadi bagi cukup-cukup. Jadi mulai hari esok, boleh sediakan RM2 banyak-banyak. Pergi dekat bank, tukar. Contoh lah. Saya bagi tu. Okey. Kemudian wang baki. Kalau ada wang baki, kita takkan pulang lah. Bukan kita tak pulang, kita tak bagi. Tapi kita tak galakkan. Supaya kita nak elakkan sentuhan berlaku ni. Pulang duit. Jadi banyak sentuhan kat situ nanti. Jadi murid tu nanti, kalau dia akan masukkan dalam sampul yang akan dipegang oleh guru. Guru akan pergi dari murid ke murid untuk mengambil duit bayaran makanan tersebut. Okey, murid terus memasukkan duit ke dalam tabung yang disediakan. Ini Kemudian makanan berbungkus akan disediakan dan murid-murid akan makan dalam kelas. Menu harian yang dijual oleh pengusaha kantin. Okey, ini ada. Seperti rekod. Ini contoh untuk 2 minggu yang pertama. Yani, ataupun seminggu ni. Seminggu yang pertama ini dia. Nasi menu dia. Okey, contoh hari Isnin nasi lemak. Ada 3 jenis. Kosong ni nasi dengan sambal. Nasi dengan sambal dan telur. Mungkin suku kot. Harganya RM1. Jadi beri RM1 kalau nak makan nasi kosong. Kosong ni bukan yang tak ada nasi kan. Bukan bekas saja. Nasi kosong. Tak ada lauk lah maksudnya. Okey, harga RM1. Telur mata. Okey, harga RM2. Bagi RM2. Kalau nak 2, bagi RM4. Macam tu lah. Nak ambil 2. Sebab anak memang suka makan nasi lemak telur mata kantin sekolah. Dah 4 bulan tak rasa dah kan. Jadi nak makan lebih. Jadi bagi ikut jumlah pesanan. Ayam goreng. Nasi lemak yang ada ayam goreng. RM3. Jadi bagi RM3. Kemudian air mineral. Kita galakkan murid minum air ni lah. Air yang menyihatkan. Air mineral. 50 sen. Ini air mineral yang kecil itu. Yang kecil itu.
Jadi kalau anak tuan-tuan contoh hari Isnin beli nasi goreng ayam, Ha, RM3. Nasi lemak, nasi goreng ayam. Nasi lemak ayam ya, ayam goreng, nasi lemak, ayam goreng ya, lauknya ayam goreng. RM3. Dengan nak beli air mineral 50 sen. Jadi bagi RM3.50. Kalau nak beli 2, contoh nak beli telur mata 1. Nasi lemak telur mata 1, nasi lemak ayam goreng 1. RM5 dah tu. Air mineral 1. Jadi RM5.50. Okey, tuan-tuan jelas ya? Okey, kemudian Selasa mihun goreng, Rabu nasi lemak, Khamis mi goreng, Jumaat nasi goreng. Ini lauk-lauk dia. Kalau nak, ikutlah harga yang itu ya. Tuan-tuan belilah, bayarlah. Okey. Okey, dah 4 perkara saya bagi tahu tadi. Okey, tuan-tuan, jelas tak? Sila tulis dekat chatting tentang kesihatan, kebersihan, pakaian, waktu sekolah, kantin. Okey. Okey, jelas. Jelas. Okey. Terima kasih. Okey. Kalau kita pergi sikit lagi. Sikit lagi tentang keselamatan. Okey, mana-mana yang terkeluar ya, masuk semula ya. Masuk semula. Saya tengok dah berkurang jadi 50 orang dah lah. Okey, tak apa ya. Kalau terkeluar ni. Okey. Tuan-tuan tengok keselamatan pula sikit ya. Okey. Yang pertama, murid akan diambil suhu badan dan murid akan sanitasi tangan sebelum memasuki kawasan sekolah. Okey. Jadi murid, anak-anak tuan-tuan sebelum masuk ke kelas, kita akan ambil suhu badan dahulu. Ada cikgu yang akan bertugas. Ada cikgu yang akan bertugas untuk ambil. Dan tangan kita akan sanitasikan anak tuan-tuan tersebut dengan hand sanitizer. Kemudian barulah berjalan untuk pergi ke kelas. Mengikut laluan-laluan yang kita dah tetapkan. Okey. Semua murid tak terkecuali. Kita akan ambil kedatangan sama dengan suhu badan. Tak terkecuali. Jadi, mana-mana anak tuan-tuan yang suhu badannya lebih ataupun 37.5 darjah Celsius dan ke atas, kita tak akan benarkan masuk ke dalam sekolah. Maknanya anak ni dia ada sesuatu yang anak tuan-tuan ada sesuatu yang tidak sihat lah tu kalau lebih. Okey. Kalau anak tuan-tuan tidak menunjukkan apa-apa gejala tapi suhunya tinggi, mungkin kita akan rehatkan sebentar. Kita akan rehatkan sebentar dia di sebelah. Kemudian bila dah okey, kita akan ambil lagi sekali. Lebih kurang 5 ke 10 minit lah anak tuan-tuan akan rehat kat situ sekejap. Mungkin gabra ataupun mungkin kelang kabut. Waktu daripada rumah tadi, mungkin ada apa-apa lah. Jadi minum air panas ke, jadi badan jadi panas ke, kemungkinan lah. Kita tak tahulah, tapi kita akan rehatkan sebentar. Begitu juga murid-murid yang berjalan kaki. Berjalan kaki, murid yang berbasikal, kita akan rehatkan mereka sebentar, kemudian baru kita ambil suhu badan. Kalau masih lagi tinggi, maknanya kita akan minta murid ini dibawa pulang semula lah. Jadi itu sebab tuan-tuan, anak masa hantar anak nanti, kalau boleh tunggu sekejap. Tengok anak tu okey, suhu badan okey, dah apa semua, dah dibenarkan masuk, barulah tuan-tuan beredar. Kalau boleh, kalau tak boleh, tak apalah. Turunkan anak, nanti kalau ada apa-apa, kita akan hubungi. Kita akan hubungi tuan-tuan semula. Jadi itu sebab kalau tuan-tuan bertukar nombor telefon ataupun apa saja, tolonglah update semula. Update semula di dalam grup KSIB masing-masing. Okey, anak murid-murid hendaklah berjalan satu barisan. Okey, ada murid-murid yang mendengar juga ya pada malam ini. Okey.
Masa masuk ke dalam kelas, nak masuk pergi ke kelas, jadi murid akan berjalan satu barisan dan diminta menjaga penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang di hadapan dan orang yang di belakang. Dan murid tak dibenarkan berjalan beriringan, bersaing-saing, tak boleh. Berpegang-pegangan tangan pun tak boleh. Maknanya seorang-seorang jalan, ikut laluan yang telah ditentukan. Okey. Kemudian murid hendaklah terus masuk ke kelas. Jangan pergi merewang ke mana-mana. Dah diarah masuk kelas, masuk kelas, ikut laluan yang ditentukan. Okey, ada pada laluan kita buat anak panah. Warna hijau untuk laluan masuk. Okey. Ikut warna hijau. Ada. Nanti saya tayangkan gambarnya nanti kalau ada masa. Okey, kemudian ikut anak panah berwarna merah untuk keluar. Keluar dari kelas ataupun keluar untuk balik. Ataupun keluar untuk pergi ke tandas, untuk pergi ke kedai buku. Okey. Jadi itu. Jadi anak tuan-tuan, kalau di sekolah nanti, anak tuan-tuan ni bukan boleh sewenang-wenangnya pergi ke mana-mana tempat. Nak keluar kelas, kita akan beri pas. Siapa guru yang bersama dengan anak tuan-tuan pada waktu itu, guru itu akan berikan pas kepada murid untuk keluar. Nak keluar, kemungkinan nak pergi ke tandas, nak pergi ke kedai buku, ataupun nak balik. Itu saja. Nak pergi jumpa cikgu kat balik guru, pergi ke perpustakaan, tak boleh. Kita tak benarkan. Kita tak benarkan. Okey. Okey. Anak panah berwarna merah untuk keluar. Hijau masuk kelas, nak masuk kawasan sekolah. Kemudian merah keluar untuk keluar balik. Dan juga keluar daripada kelas untuk ke mana-mana. Bila dibenarkan. Okey. Sebarang pergerakan murid di dalam kelas, murid di dalam ataupun untuk keluar kelas, dapat izin dahulu daripada guru yang berada dalam kelas. Sebab guru akan sentiasa ada bersama dengan anak-anak tuan-tuan. Tidak ada waktu pun tak ada guru. Daripada pagi sampai dah balik, ada guru yang menjaga secara bergilir-gilir. Kalau nak bergerak pun, nak pergi keluar ataupun nak bergerak ke mana saja, dapatkan kemenangan guru. Angkat tangan, cakap, cikgu saya nak pergi ke tandas. Tapi nak pergi bergerak, jumpa kawan di sebelah, tak boleh. Jumpa kawan di belakang, tak boleh. Nanti ini kita akan maklumkan lagi lah bila murid-murid dah ada di dalam sekolah nanti. Hanya seorang murid saja dibenarkan pergi ke tandas dalam masa tertentu, kecuali kecemasan. Nak buang air sangat, tetapi ada seorang murid dah keluar, mana kita akan bagilah. Tapi kalau boleh bertahan, tunggulah murid berkenaan tu balik. Ini untuk mengelakkan daripada berlaku kesesakan di tandas. Sebab kita akan buka semua tandas dan murid akan pergi ke tandas yang berdekatan dengan kelas. Dengan kelas. Okey. Nak keluar tadi guna pas, guna pas kebenaran. Okey. Okey, seterusnya murid tidak dibenarkan ke bilik guru atau bilik khas. Tak boleh. Tak boleh lagi dah. Cikgu pun tak akan beri kepada murid untuk tolong hantar buku, ambil buku, itulah ini, tak ada. Cikgu tak akan minta tolong, minta pertolongan dengan murid-murid. Murid hanya duduk saja dalam kelas untuk belajar. Tak boleh bergerak ke mana-mana. Okey, semua pengawas, ketua kelas, penolong ketua kelas. Yang ini mana-mana murid yang ada jawatan, tidak dibenarkan untuk jalankan tugas. Tak payah jalankan tugas. Cuma ketua kelas, penolong kelas, jaga ataupun bertugas di dalam kelas sahaja. Seperti bangun, beri salam pada guru, itu saja. Tak payah nak bersihkan kelas, nak jaga, nak ronda kelas, apa bising, tak perlu lagi dah. Sebab cikgu akan sentiasa ada. Okey. Kalau dibenarkan apabila PKPP ni berakhir,
Kalau dibenarkan pengawas untuk jalankan tugas, barulah kita benarkan. Kalau tidak, tak ada. Tidak ada kebenaran diberikan. Okey. Yang seterusnya, sentiasa amalkan penjarakan satu mister semasa datang ke sekolah, di dalam kelas, waktu pulang, tunggu bas, van ataupun tunggu ibu bapa penjaga. Amalkan penjarakan 1 meter. Jadi kita dah tanda dah. Kami dah buat tanda-tanda jarak 1 meter untuk kawasan-kawasan murid menunggu di hadapan surau dan di wakaf tempat menunggu itu, dan di dalam kelas kita dah buat tanda-tanda dah untuk murid. Jadi kita harap murid-murid dapat mematuhi peraturan ataupun tanda-tanda penjarakan yang kita telah buat. Okey. 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 Sekali lagi yang saya nak terangkan Okey, perhimpunan. Perhimpunan pada hari Isnin tidak ada dah. Tidak ada. Murid kita tidak akan adakan perhimpunan secara biasa. Hari Isnin tu murid akan berada di dalam kelas. Kita akan pasang lagu Negaraku, ada ucapan daripada guru-guru, guru besar penekanan secara menggunakan pembesar suara. Jadi murid di dalam kelas, bila ada lagu Negaraku, lagu sekolah, lagu Negeri Selangor dimainkan, akan berdirilah bersama dengan guru di dalam kelas, dan bila selesai akan duduk semula. Jadi kemudian adalah ucapan-ucapan yang akan disampaikan untuk makluman kepada murid. Jadi inilah dia perhimpunan dalam norma baharu ini perhimpunan. Itu perhimpunan tak ada. Kemudian pada hari Rabu, gerak kerja co-curriculum juga tidak diadakan pada sebelah petang. Maknanya hari Rabu, murid terus balik pada waktu tengah hari. Tetapi hari Rabu saya maklumkan tadi boleh pakai pakaian unit beruniform masing-masing. Okey. Okey, cuma gerak kerja co-curriculum dah petang tidak ada. Okey, kemudian subjek pendidikan jasmani. Subjek pendidikan jasmani yang melibatkan sentuhan dan tidak ada. Dan murid tidak akan dibawa ke padang. Okey, tidak akan dibawa ke padang. Okey, jadi kalau cikgu nak ajar pendidikan jasmani hanya di dalam kelas yang melibatkan teori ataupun pergerakan yang tidak bersentuhan antara satu sama lain. Contohnya nak membuat gerakan untuk pusing tangan ke apa ke gerak-gerakan tangan kaki hanya di tempat masing-masing lah sahaja. Itu kita dah maklumkan kepada guru tidak ada pendidikan jasmani di padang. Okey. Pada hari Jumaat tidak ada bacaan Yasin lagi secara berkumpulan yang kita amalkan dulu. Tidak ada lagi. Jadi murid pada hari Jumaat terus akan masuk ke dalam kelas pada waktu pertama tersebut. Jadi faham mana-mana aktiviti yang melibatkan ada berkumpul ataupun ada melibatkan aktiviti mengumpul murid, kita tidak dibenarkan untuk membuatnya. Jadi tak ada. Jadi tuan-tuan, jelas perkara yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan keselamatan dan juga penjarakan sosial ini. Okey. Dan juga tentang aktiviti-aktiviti yang tidak diadakan lagi tadi. Okey, tuan-tuan faham tak? Harap dapat diberi dinyatakan dalam ruangan chat. Okey, faham. Okey, bagus. Terima kasih.
Sebab kita bercakap ni tak nampak tuan-tuan, jadi kadang-kadang rasa bercakap macam seorang-seorang je kan. Tapi boleh tuan-tuan balas ni, faham, okey lah. Saya menunjukkan tuan-tuan mendengar lah, mendengar apa yang saya cakapkan. Okey, saya berhenti setakat ini. Ada tak tuan-tuan nak bertanya? Saya beri satu dua perkara. Kalau tuan-tuan nak bertanya, boleh onkan mic. Kalau nak bertanya. Okey. Ada nak bertanya? Tuan-tuan ada nak bertanya ke? Okey. Kalau nak bertanya, boleh bertanya sekarang. Boleh tulis juga pada ruangan chat. Okey, ada satu ni. Saya sharingkan dulu supaya boleh semua nampak. Okey. Tapi janganlah buat Okey, saya ada pada ruangan chat. Okey, ada pertanyaan. Okey, daripada Awilash. Okey, bagaimana kalau baju tak muat? Boleh ke pakai baju sukan? Anak hanya akan berada di SK selama 5 bulan. Okey, baju tak muat saya kata tadi boleh pakai baju sukan sementara nak beli baju sementara nak beli baju baru walaupun tahun 6, Awilah ni tahun 6 kan. Hanya berada 5 bulan saja di sekolah, tetapi apa salahnya puan, belilah baju yang baru belilah baju yang baru sebab kita tak tahu mungkin apa ni suasana yang begini akan kembali normal akan kembali normal begitu juga dengan kasut sekolah yang tak muat belilah yang baru sementara nak menunggu bolehlah pakai kasut biasa tapi janganlah pakai kasut raya tu yang tinggi-tinggi tu tak boleh lah tak boleh lah okey. Lagi saya nak beri, saya nak tengok lagi apa. Okey, daripada Amirul Haris. Okey, kelas anak-anak seperti biasa ke? Ya. Semua murid akan ditempatkan di kelas masing-masing. Seperti sebelum ini. Kita dah buat penjarakan sosial, meja dan kerusi murid. Nanti kita akan tengok. Dan nama anak tuan-tuan akan duduk pada nama yang terdapat pada meja ataupun kerusi. Nama anak tuan-tuan ditampalkan oleh guru pada meja tersebut. Jadi sebelum anak tuan-tuan masuk ke sekolah nanti, guru-guru kelas akan hantar maklumat-maklumat ini dalam grup KSIB. Kelas seperti biasa. Tidak ada sebarang perubahan. Kalau anak tuan-tuan 6 saga, masuk baliklah kelas 6 saga. Cuma tempat mungkin berubah. Sebab kita tempatkan anak tuan-tuan yang mana rendah di hadapan, yang tinggi di belakang, yang agak tak nampak di depan, yang jelas nampak di belakang. Itu. Cikgu-cikgu kelas yang menyusunnya. Nanti plan nama anak tuan-tuan kita akan tampalkan di dalam kelas ataupun di pintu masuk kelas. Jadi cuma masuk ikut kelas masing-masing. Okey. Lagi Muhammad Azam Fikri, face mask semua jenis boleh guna ke? Seperti mana yang saya sebutkan tadi, boleh guna seperti yang disarankan oleh pihak KKM. Tapi janganlah, kalau guna yang jenis kain tu janganlah terlalu fancy sangat. Janganlah terlalu fancy sangat. Ada gambar orang ke, ada gambar muka ikan jos ke apa kan. Janganlah janganlah fancy sangat. Nanti kawan asyik tengok yang tu je, tak jadi belajar pula kan. Kemudian dia bagi bab pinjam. Sudah satu hal pula. Okey. Daniel Iskandar nak tanya pasal baju sekolah. Boleh tak dalam seminggu murid gunakan baju PJ sukan? Okey.
Kalau ada waktu PJ, pakailah baju PJ. Kita akan beri jadual waktu. Jadi tengok jadual waktu tersebut. Ada PJ hari tu, jadi pakailah baju sukan. Okey. Okey, face shield boleh guna. Kalau nak guna tidak ada masalah. Boleh guna kalau tuan-tuan menyediakannya, boleh pakai. Tapi kalau anak rasa tak selesa, lebih baik tidak dipakai. Kalau anak rasa selesa, boleh. Sebab bila pakai mask, pakai face shield lagi, mungkin akan mengganggu lah. Akan mengganggu. Mungkin akan mengganggu mereka lah. Boleh pakai kalau tuan-tuan rasa nak suruh anak pakai, tak ada masalah. Okey, dalam seminggu dibenarkan baju PJ, pakai baju PJ. Okey. Terima kasih cikgu atas penerangan. Okey, ya kita sama-sama doakan. Nur Husnina, saya nak maklumkan anak saya mengalami sesama sepanjang kau ni. Pakar kanak-kanak dah sahkan anak saya ada resdung dan telah rujuk ke pakar ENT sedang. Okey, kalau dia sihat tapi dia ada masalah itu, pakailah pelitup muka ya. Pakai pelitup muka. Jangan lupa tapi anak ini Nur Husnina kena pakai sentiasa ya. Okey, refer daripada Muhammad Irfan, refer jadual baru atau jadual lama. Okey, setakat ini jadual lama cikgu, tetapi jadual ni kita akan updatekan. Mungkin besok ataupun hari Selasa kita akan updatekan jadual waktu muridnya sebab semalam baru pihak kementerian keluarkan satu surat berkeliling baru berkaitan dengan penjajaran jadual waktu dan besok petang baru akan ditaklimatkan kepada kami. Jadi kalau ada perubahan, kita akan bagi tahu jadual waktu yang terbaru. Okey. Begitu juga dengan Noranis ni, hari pertama balik pukul berapa? Setakat ini kekal, tetapi kita akan maklumkan yang terkini juga. Setakat hari ini, setakat malam ini saya tidak ada apa-apa maklumat tentang itu. Okey. Nanti kita akan maklumkan jadual dan waktu balik, kita akan maklumkan dalam grup KSIB ya. Okey, gate buka 6.45 ya. Itulah Tapi kalau dari awal hantar ikut pintu A ya, yang ada pengawal tu ya. Okey, kita akan bukalah seawal-awalnya ataupun mungkin kita tengoklah bersesuaian masa kita akan buka lagi awal. Tengok Boleh pakai kasut warna apa-apa ke? Janganlah kasut sekolah lah, warna hitam atau warna putih boleh pakai. Tapi kalau tak ada kasut sekolah, pakailah kasut yang sesuai kalau perempuan janganlah pakai kasut raya yang tinggi tumitnya tu nanti kalau terpleot jatuh dah sakit pula susah Yang lelaki pakailah kasut yang sesuai, kasut canvas yang lain yang sesuai. Okey, SOP balik sekolah, waktu balik sekolah macam mana? Itu yang saya sebutkan tadi, Nur Ainur Mardiah waktu balik ni nanti kita akan maklumkan dan murid balik ke sekolah setakat ini mereka akan ikut laluan dan kita akan cuba buat murid tahap 1 balik dahulu murid tahap 2 balik kemudian. Tapi untuk 15 ni tahun 5 dan tahun 6 mereka kita akan cuba elakkan dari bertembung dari bertembung waktu balik tersebut Okey, pengawal pusat sumber perlu pakai pakaian yang biasa, yang sama baju pengawas pusat sumber tersebut. Pengawas sekolah pakai baju pengawas sekolah itu baju pusat sumber pakai. Kalau tak muat, barulah pakai baju warna putih. Nanti belilah lain baju pengawal pusat sumber tersebut Okey, saya tak dapat ambil anak awal Saya minta anak tunggu di sekolah. Boleh anak tunggu di sekolah tapi menunggu di tempat yang disediakan dengan ada penjarakan Nuranis binti Ismail ini datang pukul 2. Jadi kalau boleh cuba awalkan lagi Anak tunggu di tempat yang kita benarkan Okey, Daniel Iskandar, hari pertama pukul berapa gate sudah buka? Dah sebutkan tadi Dah sebutkan tadi Kalau awal daripada itu masuk ikut pintu A yang ada pengawal itu
Di pengawal akan tunjukkan di mana perlu menunggu. Okey? Okey, tak ada soalan lagi dah. Rasanya dah habis soalan. Okey, saya nak bagi pada satu lagi perkara. Ya. Satu lagi perkara untuk makluman tuan-tuan. Okey. Okey, ni saya akan kongsikan web blogspot ni. Okey, tentang penggal persekolahan. Okey, seperti mana tuan-tuan sedia maklum. Okey, di mana tuan-tuan sedia maklum. Penggal persekolahan telah digubal semula oleh pihak kementerian. Okey, ni saya tayangkan. Ini untuk makluman saja. Tuan-tuan pun rasanya dah terima. Dah terima. Okey. Untuk sekolah-sekolah dalam kumpulan B. Okey, ini ya. Okey. Saya tunjukkan. Okey. Okey. Anak tuan-tuan akan mula bersekolah mulai 15 Julai 15 Julai 15 Julai akan bersekolah. Saya cuba besarkan sedikit untuk tuan-tuan jelas. Okey, boleh nampak ke? Okey, boleh nampak? Okey. Okey, 15 Julai akan bersekolah sehingga 19 Ogos. 15 Julai akan bersekolah sehingga 19 Ogos. Nampak Saya tayangkan di situ. 15 Ogos. Kemudian barulah cuti pertengahan penggal kedua pada 20 Ogos hingga 24 Ogos. Ini yang perkeliling yang telah dipinda. Keliling yang telah dipinda oleh pihak kementerian. Okey, ini yang terbaru ni saya tayangkan. Okey, boleh. Saya akan kongsikan perkeliling jadual penggal persekolahan ini Okey. Okey, akan bercuti pertengahan penggal kedua. Kalau yang lama tuan-tuan perasan, cuti pertengahan penggal kedua adalah bulan Julai juga kan? Sekarang telah diubah ke bulan Ogos dan bilangan harinya pun dah sikit dikurangkan kepada 5 hari sahaja. Kemudian anak tuan-tuan akan masuk ataupun bersekolah semula pada 25 Ogos sehingga 18 Disember. Selama 79 hari. Kemudian barulah bercuti akhir tahun. 19 Disember hingga 31 Disember. Selama 13 hari. Jadi cuti hujung tahun pun telah dipendekkan. Telah dipendekkan. Jadi ini Jadi harap tuan-tuan boleh merancang. Dah dapat takwim ini, boleh merancang untuk percutian tuan-tuan pada tahun ini. Inilah yang diberi oleh pihak kementerian yang terkini. Kalau ada perubahan lagi, kita akan maklumkan nanti. Setakat ini, inilah jadual yang akan kita ikut. Harap faham tuan-tuan Dan kita tengok cuti-cuti. Okey. Okey. Kumpulan B Negeri Selangor. Okey, cuti. Okey, ini dah lepas raya Aidilfitri dah lepas, keamatan korban. Okey. Hari Raya Korban 31 Julai 31 Julai. Jadi murid akan bercuti Murid akan bercuti dan murid bersekolah sehingga 30 Julai. Okey tuan-tuan Murid akan bersekolah sehingga 30 Julai ni tuan-tuan tengok
Di paparan yang saya tunjukkan tu, murid akan bersekolah sehingga 30 Julai dan akan bercuti pada 31, pada 1 Ogos, pada 2 Ogos. Dan kita ambil cuti tambahan. Sekolah ambil cuti peristiwa pada 3 Ogos. 3 Ogos. Dan murid akan kembali semula ke sekolah pada 14 Ogos. Jadi murid akan bercuti 31 Julai, 1 Ogos, 2 Ogos, 3 Ogos. Dan akan bersekolah semula pada 4 Ogos. Ini kita akan maklumkan nanti ya. Jangan risau tuan-tuan. Kita akan maklumkan lagi nanti ya. Ini untuk makluman awal tuan-tuan. Okay. Okey, Muhammad Azam Fikri ya, cuti raya haji yang seminggu tu kena sekolah lah ya. Ya, itulah dia ni. Itulah kena kena sekolah lah. Dia tidak ada cuti lagi. Jangan ikut kalender lama. Itu kalender lama ya. Kalender lama tu cuti hari raya haji dia jatuh pada raya cuti penggal kan. Itu takwim yang lama. Takwim yang baru yang saya sebutkan tadi ya. Cuti pertengahan penggal kedua murid bermula pada 20 Ogos. Okey, harap Muhammad Azam Fikri faham okey. Okey, tuan-tuan ada nak tanya berkaitan dengan takwim? Okay, saya beri peluang dah hampir jam 10. Saya beri peluang untuk tuan-tuan bertanya kalau ada. Tentang takwim lagi ya, jadual waktu balik nanti kita akan maklumkan yang terbaru besok kami akan dapat taklimat dan kita akan maklumkan yang terbaru pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perlulah peka dengan sebarang makluman yang kita sampaikan dalam grup WhatsApp nanti ya. Okey, kalau tak ada pertanyaan, saya teruskan lagi. Saya teruskan lagi berkaitan dengan penerangan ini. Saya tengok dekat sini. Bagi cuti. Okey, tak ada. Tak ada lagi yang bertanya. Okey. Ada tuan-tuan nak bertanya, boleh on-kan mic sekarang. Kalau ada yang nak bertanya, boleh. Okey, kalau ada yang nak bertanya. Boleh on-kan mic. Okey. Okay. Tak ada? Tak ada nak bertanya? Okey. Kalau tak ada bertanya, kita... Okey. Saya tengok lagi. Okey. Okey, ada pertanyaan. Okey, tahun 6 ada perbezaan lain ke cikgu? Okey, tahun 6 untuk masuk ke sekolah yang terpilih, sekolah-sekolah yang berprestis seperti SBP dan yang lain-lain akan ada peperiksaan akan ada peperiksaan khas untuk mereka akan ada tunggulah. Saya pun tak boleh nak beritahu lanjut sebab saya pun tidak ada makluman yang terkini. Cuma dimaklumkan akan ada peperiksaan yang khas untuk mereka Okey. Okey. Tetapi murid-murid lain murid tahun 5 tahun 6 peperiksaan akhir tahun ada. Peperiksaan akhir tahun ada. Nanti kita akan setelah selesai perancangan yang kita buat berdasarkan penjajaran baharu masa persekolahan ini, kita akan bagi takwim sekolah untuk tuan-tuan lihat sebab kita terpaksa kaji semula, ubah semula perancangan yang kita dah buat itu Okey, Nur Ainul Mardiah bertanya, sekiranya pelajar mengalami suhu badan yang tinggi sahaja
tetapi tiada gejala lain. Adakah murid ya? Okey. Kita akan tempatkan mereka ni kalau ibu bapa tak adalah kita akan tempatkan murid ini ke bilik isolasi dan kita akan ambil kita akan panggil ibu bapa ni lah untuk dibawa balik untuk dibuat pemeriksaan sebab kita risau walaupun tidak ada gejala lain tapi kita tak nampak sebab cikgu ni tak boleh nak mengesahkan murid ini bergejala atau tidak tapi kalau tinggi sahaja SOP-nya murid ni tak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Kalau dah masuk tinggi suhu badannya, mana kita akan tempatkan dalam bilik isolasi dan kita akan panggil ibu bapa untuk mengambil. Untuk diambil, dibawa balik dan seterusnya dapatkan rawatan untuk mereka. Itu SOP SOP yang perlu dipatuhi Okey. Siti Humaira, pendaftaran tingkatan 1 macam mana? Yang ini akan berjalan seperti biasa. Tunggu makluman dari sekolah menengah. Tunggu makluman daripada sekolah menengah. Dia akan berjalan seperti biasa Tapi bila, cara mana, yang itu saya tak boleh nak pastikan. Tak boleh nak pastikan. Okey. Ada lagi. Sekiranya saya tak dapat ambil anak. Minta tolong kawan saya kerja. Boleh tak cikgu? Anak dia pun sekolah juga. Okey. Kalau boleh berikan satu surat makluman kepada kami. Melalui kawan tadi untuk diambil. Jadi tuan-tuan membenarkan. Kita perlukan itu. Sebab kalau apa-apa berlaku, kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan, apa saja boleh berlaku. Jadi kita perlukan surat itu. Nanti klaim kami salah, kenapa benarkan. Tak naklah begitu. Jadi kalau boleh tuan-tuan buatlah satu surat kepada orang yang nak mengambil. Kalau tuan-tuan wakilkan untuk ambil anak tuan-tuan. Buatlah satu surat mengatakan beliau ini saya benarkan untuk ambil anak saya. Buat satu surat kepada kami. Tulis tangan saja tuan. Ringkas saja pun tak apa. Ada nama tuan-tuan, ada nombor IC tuan-tuan, ada nombor yang kita boleh hubungi dan nyatakan nama anak, kelas mana, tuan-tuan tanda tangan surat tu. Kita nak pegang. Kita nak pegang. Sebagai bukti kita membenarkan anak tuan-tuan balik dengan orang yang tuan-tuan wakilkan. Okey. Okey. Nur Ainul Mardiah, adakah pihak sekolah memerlukan bukti dari pihak doktor berkenaan dengan MC dan sebagainya? Kalau ada MC, ada doktor bagi MC, boleh panjangkan kepada guru kelas untuk diambil tindakan sebagai makluman bahawa anak tuan-tuan tak datang sekolah, tak hadir sekolah atas sebab-sebab yang berkenaan. Bagi saja kalau ada. Kalau tak ada, tuan-tuan maklumlah melalui mana-mana channel lah yang boleh cikgu kelas faham bahawa anak tuan-tuan tak boleh hadir. Contoh tuan-tuan outstation, yang lain-lain lah. Tuan-tuan tak ada kenderaan nak hantar ke apakah. Saya tak tahu. Tapi apa saja yang menyebabkan anak tak boleh hadir, tuan-tuan maklumkanlah. Maklumlah kepada guru-guru untuk kita ambil tindakan. Okey. Ada lagi. Okey, kalau tak ada, saya nak tunjuklah beberapa gambar untuk tuan-tuan tengok. Untuk tuan-tuan tengok supaya boleh apa yang berlaku kat sekolah sekarang kan. Boleh tuan-tuan kita share sekejap. Okay, tuan-tuan tunggu sekejap. Okey, tuan-tuan tunggu sekejap. Okey.
Okey, tuan-tuan sekejap ya. Saya cuba sharekan gambar sekejap ya. Okey, tuan-tuan, saya sharekan ya. Saya sharekan gambar-gambar untuk kita tengoklah sedikit apa yang berlaku di sekolah. Okey, tuan-tuan ini borang pesanan makanan ya. Boleh nampak ke tu? Okay, saya cuba besarkan sedikit Ini yang kita sediakan borang-borang ni lah Ini taklimat taklimat-taklimat yang kita bagi kepada guru-guru. Okey, ini contoh meja tuan-tuan Okey, boleh nampak tuan-tuan Okey. Okey, sebelum tu saya nak jawab sedikitlah ada pertanyaan di dalam grup itu Okey. Cikgu, saya nak cadangkan sekolah sediakan tong air basuh tangan setiap floor. Okey, kita dah sediakan. Nanti kalau ada gambar saya tayang Kita dah sediakan. Adakah pihak sekolah mempunyai ERP sekiranya ada gejala COVID di sekolah? Okey, memang kita ada SOP-nya tuan-tuan ada saja kita tak boleh nak menentukan ada COVID, ada gejala COVID atau tidak Cuma yang kami boleh ambil tindakan kalau murid itu menunjukkan yang dia tidak sihat, kita akan asingkan. Dan kita akan minta ibu bapa ambil ataupun kalau teruk kita akan minta ambulan yang akan bawa mereka tersebut ke klinik setelah dimaklumkan kepada ibu bapa bukan kami yang boleh kami sediakan emergency response plan tu tak ada Dia kalau ada COVID, Kementerian Kesihatan yang akan memaklumkan, menentukan bahawa sekolah ini ada COVID. So, bila ada saja COVID, SOP-nya sekolah akan ditutup. Itu. Sekolah akan ditutup. Okey. Okey Okey. Okey, ini gambar cikgu Inilah contoh kerusi meja Kita dah asingkan jarakkan 1 meter meja anak tuan-tuan dan kita tandakan dengan warna kuning itu Jadi murid tak boleh gerak-gerakkan murid tak boleh gerak-gerakkan kerusi itu Okey, mana lagi yang ada gambar? Okey Okey, ini cikgu-cikgu yang
Okey, ni cikgu-cikgu sedang buat sedang buat kerja-kerja persediaan untuk kerja-kerja bagi membuka sekolah-sekolah. Ini taklimat yang kita buat taklimat yang kita buat kepada guru-guru Okey, ni kerja-kerja persediaan tuan-tuan boleh tengoklah Okey, ni bahan-bahan siaran poster-poster yang akan kita tampal di tempat-tempat strategik, di dalam kelas, di dalam laluan yang kita dah sediakan Jadi boleh lihatlah ni poster-poster kita nak maklumkan ini bahan-bahan yang kita ada Ini pemantau yang datang taklimat yang kita bagi. Ini adalah contoh kelas yang kita dah susun Yang kita dah susun dalam jarak 1 meter Tuan-tuan perlu ingat SOP yang terbaharu jarak 1 meter dikira person to person. Bukan meja ke meja person to person. Jadi kita dah ambil ukuran itu murid duduk dengan murid di sebelah duduk, mana ada penjarakan 1 meter. Murid di hadapan dengan murid di belakang ada jarak 1 meter itu Okey. Ini kita taklimat lagi Okey. Ini di dewan Ini di dewan kerusi-kerusi kita jarakkan juga pada jarak 1 meter. Yang ini sebagai tempat berkumpul murid-murid yang datang awal kalau dalam keadaan yang ramai ataupun hujan. Waktu hujan murid ni datang awal. Jadi tempat berkumpul di bawah telah penuh. Jadi kita akan bawa mereka ni ke dewan untuk berkumpul sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas. Jadi di dewan pun kita dah tentukan. Kita dah atur kerusi-kerusi murid dalam jarak 1 meter. Okey, ni pas-pas. Ini yang saya kata tadi, pas kebenaran keluar. Ada gambar cikgu. Jadi kalau murid terkeluar ke tandas, ke kedai buku, mereka akan pakai pas ini. Jadi kita tahu murid ni cikgu siapa yang benarkan dia keluar. Jadi setiap guru ada pas ini Jadi dia akan beri kepada murid. Guru akan sentiasa bawa pas ini Okey, ini cikgu-cikgu. Ini hand sanitizer yang kita dah sediakan dan kita akan beri kepada kelas-kelas. Kelas-kelas. Okey, ni pembasmi kuman cecair pembasmi kuman yang ini dekat kelas-kelas pun ada gunanya untuk meja dan kerusi. Jadi tuan-tuan kita galakkan juga untuk anak bawa towel towel untuk mengelap meja tapi bukan kita suruh anak tuan-tuan yang melap meja. Tapi kalau lah waktu dia belajar dia rasa dia nak cuci. Jadi dia minta kebenaran pada cikgu, cikgu akan sembuh. Jadi boleh gunakan towel yang ada untuk kita akan sediakan towel jugalah untuk mengelap meja tersebut Yang selepas sekolah kerja-kerja mencuci akan dijalankan oleh pekerja sekolah. Pekerja sekolah. Okey, habis habis gambar, rasanya itulah saja gambar yang dapat saya tayangkan kepada tuan-tuan Okey, kalau ada soalan lagi, ada soalan? Okey. Okey tuan-tuan, untuk seterusnya okey. Untuk seterusnya
Okey, untuk seterusnya. Tuan-tuan sekejap ya, saya nak buka paparan ini pula. Okey, sekejap tuan-tuan. Kalau ada pertanyaan boleh ni, boleh ni. Okey, kita akan habis sebentar saja lagi ya. Sebentar saja lagi. Ada pertanyaan ini berkenaan dengan yuran PIBG. Adakah ianya diambil kira dengan penyediaan pihak sekolah untuk menangani wabak COVID-19? Okey. Yuran kita tak panggil yuran. Yang pertama sekali saya nak ubah ubah perkataan tu. Kita tak panggil yuran. PIBG ni adalah sumbangan. Sumbangan PIBG ya. Okey, PIBG setakat ini dalam taklimat yang saya dah beri kepada mereka, kita beri taklimat pada AJK PIBG pada 30 Jun yang lepas ya. Jadi memang kita ada minta PIBG untuk bersama-sama pihak sekolah mencari dana untuk menyediakan peralatan, tapi dana yang didapat oleh PIBG bukan menggunakan duit ataupun bukan menggunakan wang sumbangan ibu bapa tersebut bukan dia didapati mereka mencari sendiri saya tak tahu dari mana mereka dapat, tapi mereka cari sendiri. Mereka cari sendiri untuk mendapatkan dana tersebut ya. Jadi tuan-tuan, sumbangan PIBG tersebut tuan-tuan perlulah tak ada paksaan sebenarnya, nama pun sumbangan, tapi sebagai ahli PIBG yang bertanggungjawab untuk melihat sekolah boleh menjalankan ataupun PIBG boleh menjalankan aktiviti, mana sumbangan tuan-tuan tu adalah sangat bermakna Jadi tuan-tuan bolehlah berurusanlah dengan guru kelas untuk menjelaskan bayaran PIBG tersebut Okey. Okey, kalau ada pertanyaan lagi saya jawab. Okey. Okey, kalau tuan-tuan. Okey, saya ingin okey. Okey, tuan-tuan. Yang akhirnya saya akan kopikan paskan borang kehadiran tuan-tuan pada ruangan chatting. Jadi minta ibu bapa isi Ibu bapa yang isi jangan anak ibu bapa yang isikan untuk borang kehadiran pada malam ini taklimat malam ini Okey, tuan-tuan boleh lihat pada ruangan chatting pada ruangan chatting, klik saja link itu klik saja itu. Anda nampak klik saja pada link itu ini https://form.gle klik saja, dia akan bawa tuan-tuan ke paparan ini ke paparan ini.
Okey, tuan-tuan nampak Nampak apa yang saya tayangkan Taklimat pengoperasian pembukaan semula sekolah SK Kajian Ibu bapa dan menjaga SK Kajian. Tarikh Roja Riahat. Okey, isi nama, nombor kad pengenalan, nama anak, kelas anak, tahun 5 ke tahun 6 Lepas tu submit. Itu saja. Submit saja Ringkas sahaja borangnya. Ini sebagai bukti saya telah memberi taklimat kepada tuan-tuan Boleh tuan-tuan